Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dapat bertemu dan siri kuliah subuh pada pagi ini. Seperti biasa kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan surat Ar-Rahman. Ayat pada pagi ini kita akan melihat pada ayat yang ke-19 dan 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud Marajal bahrain yaltaqiyan, dialah yang telah membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara keduanya ada batas, ada tembok yang tidak dilampaui oleh keduanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Surah Rahman ni tuan-tuan, untung kita baca mudah faham. Sebab satu ayat tu dia ulang berapa kali? 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan. Allah Ta'ala tanya tu, tukadziban tu kamu berdua, merujuk kepada jin dan juga manusia. Kalau anta, kamu tukadzib. Kalau dua orang, tukadziban. Dia tambah alif nun tu, maknanya dua. Biasanya gitulah. Okey. Apa makna maraja? Kata pengarang dalam kitab dia ini, asal makna maraja ataupun al-maraj ialah cuai. Cuai ataupun disebut sebagai al-ihmalu, ihmal. Juga boleh disebut sebagai dibiarkan, terlepas, dibiar lepas. Maraja, dibiar lepas. Kalau kita boleh buat contoh, kalau orang bela lembu banyak-banyak ni dekat ladang sawit tu, dia buat pagar, dia lepas dalam tu. Kalau di padang pasir pula, biasa kambing ni kalau orang bela tu, pagi dia buka kandang, dia yurung pi, pada masa dia lepas, biar dia makan rumput, itu lepas. Petang bila kenyang, dia yurung balik, kurung balik. Jadi antara maksud maraja ni lepas, lepas bebas. Itu sudut perkataan. Itu yang pertama. Maraja juga makna bercampur, khalata. Marajal bahrain yaltaqiyan, Allah Ta'ala lepaskan, biarkan lautan itu bebas, mana air mengalir bebas. Yang kedua, dengan maksud bercampur, khalata. Jadi dua laut ini airnya bercampur, khalata.
Ataupun sebagian ulama menyebut makna maraja ini dengan makna madda, panjang. Madda, huruf mad panjang. Dengan maksud arsala, iaitu hantar ataupun utus. Itu makna kalimah, tuan-tuan. Arsal, hantar. Daripada arsal ni dah lahirnya perkataan rasul. Inna arsalna rasulan, kami hantar, kami utus. Itu antara makna kalimah maraja. Mana Allah Ta'ala membiarkan lautan, dua laut ini dengan keadaan yang kita lihat, dengan airnya, dengan gelombangnya. Begitu juga kalau sungai pun airnya mengalir tanpa ada sekatan. Begitu juga laut. Kejap dia nak surut, dia surut. Kejap dia nak pasang, dia pasang. Kejap dia nak mari gelombang, dia gelombang. Tak ada siapa boleh sekat. Bebas. Seolah-olah begitulah. Al-Bahrain, itu makna maraja. Al-Bahrain maknanya dua laut. Marajal Bahrain, dia membiarkan dua laut. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, ada kalimah yang dipanggil satu, dipanggil mufrad. Kalau dua, dipanggil musanna. Kalau banyak, dipanggil jamak. Sebagian tuan-tuan belajar bahasa Arab ni, bila kita baca Quran, tuan-tuan, kita tak boleh nak tinggalkan bahasa Arab. Memang bahasa Arab pun Al-Quran ni. Jadi Bahrain kita akan jumpa dalam Quran. Kadang-kadang kita jumpa Al-Bahru. Al-Bahru, contohnya surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tentang kisah kisah Nabi Musa. Wa idh faraqna bikumul bahra. Dan ingatlah ketika kami belah laut untuk kamu. Al-Bahra. Kalau satu, Al-Bahru. Kadang kita pun nama anak Bahrul Ulum. Ada orang nama Bahrul Ulum. Kitab Bahrul Mazi. Tuan-tuan khatam lah tu kitab Bahrul Mazi. Bahrul makna laut. Satu laut. Kalau dua, orang Melayu panggil dua laut. Tapi orang Arab, dia senang je. Dia tambah alif nun kat belakang. Ataupun dia tambah ya nun kat belakang. Bahrani ataupun bahraini. Nak jadikan satu benda tu dua dalam istilah bahasa Arab. Masjidun satu, masjidaini makna dua buah masjid. Masjidani dua buah masjid. Seorang isteri, zaujatun. Kalau dua, zaujatani. Tambah alif nun kat belakang. Jadilah dua. Dalam surah ini disebut laut dengan Bahrain. Kan ada satu negara namanya Bahrain. Bahrain tu negara dua lautan. Bahrain, Bahraini. Bahraini. Laut ni lawan kepada darat. Tak. Laut lawan kepada darat. Ataupun ada definisi dia, iaitu tempat aliran atau laluan air yang banyak jumlahnya. Disebut tempat aliran ataupun tempat yang mengandungi air yang banyak, kita panggil laut. Kadang orang Melayu guna, tuan-tuan. Kita tengok sesuatu yang banyak, kita sebut melaut. Ada tak? Melaut, nak tunjuknya banyak. Banyak melaut. Kadang gelaran kepada
ulama yang banyak sangat ilmu dia. Orang sebut lautan ilmu, bihar. Huwa bahru fil ulum. Dia seorang seolah lautan dalam ilmu, makna ilmu dia. Lautan ilmu, makna ilmu dia banyak. Tapi di sini merujuk kepada kawasan yang banyak air disebut sebagai laut. Sama ada air itu masin ataupun tawar. Di dalam Al-Quran, kalau kita baca banyak tuan-tuan. Anda sempat tengok semalam, itu pun tak habis lagi. Satu software anda tengok. Ada yang kata 36 kali ulangan. Ada yang kata 22 kali. Yang 36 tu termasuk yang disebut laut mufrad satu ataupun dua ataupun banyak. Al-bahru, bahrain, abhur, bihar, abhur maknanya dicampur sekali. Satu laut, dua laut, banyak laut disebut sekali, hampir dekat 30. Kalau bahru saja 20 lebih, macam itulah. Jadi bila kita baca Quran, tuan-tuan jumpa kalimah al-bahru, maknanya laut. Dapatlah hari ni, kan? Lepas dulu tak tahu. Sehari satu kalimah, dua kalimah. Kalau setahun berapa dah? 360. Kalau 10 tahun 3,600. Kalau 50 tahun, maknanya kita akan faham lah. Isu ini tuan-tuan, kita baca Quran bukan tujuan nak faham. Okay. Kita sambung. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia melepaskan dua laut bertemu. Yaltaqiyan. Yaltaqiyan ni bertemu. Daripada kalimah juga sebut liqa. Liqa, bertemu. Yaltaqiyan, dua laut itu bertemu. Ataupun bercampur. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya barzakh. Barzakh. Barzakh rupanya dinding ataupun tembok ataupun batas ataupun penghalang yang menyebabkan orang sebelah sini tak boleh pergi, orang sebelah sana tak boleh pergi. Sesuatu yang berada di sebelah kiri ni, kalau tembok kat tengahnya barzah, yang sebelah kiri tak boleh ke seberang, yang sebelah kanan pun tak boleh. Itu barzah. Yang kita panggil semua alam barzakh. Bila masuk alam barzah tuan-tuan, kita tak boleh patah balik dah ke dunia. Alam kubur ataupun alam barzah. Dan kita tak sampai lagi ke alam akhirat nu, mahsyar belum lagi. Duk menunggu di alam barzah. Nak ke depan tak boleh, nak ke belakang tak boleh. Transit. Kena tunggu. Tunggu sampai bila? Sampai ditiup sangkakala. Pertama, binasanya atau matinya semua makhluk, binasanya alam ini. Kemudian ditiup semua sangkakala ataupun dipanggil apa? Sangkakala yang menghidupkan. Sangkakala pertama mematikan semua makhluk kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ada kata malaikat Israfil, malaikat Jibril atau malaikat maut. Kemudian sangkakala yang kedua menghidupkan semua makhluk untuk dihimpunkan di mahsyar. Tapi dalam konteks ayat kita ini, Allah Ta'ala sebut di antara dua laut ini ada tembok yang menyebabkan
Dua lautan ini la yabriyan, tidak bertemu. Tidak bertemu. Dua laut, tuan-tuan ayam. Bila sebut dua laut, ayam. Kalau tuan-tuan pergi dekat pantai, sungai, kat muara sungai, kemudian muara sungai, kemudian laut. Sungai air tawar, laut air masin. Kita nampak tembok tak? Ada tembok tak? Tak ada. Nanti kita tengok sebahagian dalam uraian ayat ini ada beberapa pandangan. Ada yang merujuk kepada pandangan yang mengatakan maksud barzah ini iaitu keadaan lautan yang airnya berbeza. Kalau kita tengok dalam YouTube tu, banyak gambar-gambar yang upload tu, laut sebelah sini warna biru, sebelah sini warna hijau sikit, sebelah sini hijau muda, sebelah sini hijau tua. Itu ada yang melihat, yang berpandangan itulah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Tetapi ada juga ulama yang melihat di sudut yang lain. Nanti akan sebut secara ringkas. Nak sebutnya Allah Ta'ala bagi tahu kat kita ada tembok yang menyebabkan dua laut ini tidak bertemu, tidak bercampur. Kalau kita ambil maksud khalata tadi, ayat ini, ayat dua laut ini tidak bercampur. Kalau kita nak mudah tuan-tuan, kita ambil ayam, kita bulang gelas. Kemudian kita tuang minyak. Minyak dengan ayam. Apa akan berlaku? Campur tak? Minyak duduk kat mana? Minyak akan berada di atas, ayam akan berada di bawah. Itulah seumpama itu. Tak bercampur. Kenapa tidak bercampur antara minyak dengan air? Orang sains dia tahulah. Molekul minyak atau ketumpatan minyak dengan air ni berbeza. Minyak ni dia ringan. Itulah bahasanya lah. Air ni dia sikit, dia padat sikit, dia berat, dia duduk di bawah. Minyak di atas. Kata pengarang, dari sudut sains, bendalir yang bercampur dengan sesuatu yang lain adalah berbeza dengan bendalir yang telah dilarutkan sesuatu ke dalamnya. Apabila air bersama dengan minyak, ia boleh bercampur. Tetapi minyak pula tidak akan larut dan sebati dalam air tersebut. Tuang, kita gue, kocak. Dia bercampur, tapi dia tidak larut. Akhirnya minyak akan naik ke atas. Tuan-tuan buat sup paha kambing kan, tulang rusuk lembu kan, berlemak dia kan, masak, makan malam, tinggal lagi 3-4 ketui, tinggal dalam periuk. Besok tengok apa jadi. Lemak duduk atas, bawah tu semua lemak naik, minyak lah tu. Masa makan tu tak ada apa, sebab panas campur. Tapi bila dah sejuk, dia akan naik. Maknanya dia tidak larut bersama, dia bercampur, dia tidak larut. Bermakna air dan minyak masih kekal dengan kandungan masing-masing walaupun ia telah bercampur. Berbeza dengan alkohol, ia boleh larut dalam air dan akan membentuk sejenis cecair yang baru yang berbeza daripada kandungan asal masing-masing. Air dan juga alkohol yang telah bercampur dan sebati ini sebenarnya adalah berbeza dari kandungan asal alkohol tersebut. Dia nak bagi perbezaan antara suatu cecair yang bercampur tidak larut macam minyak dengan air tadi, dia kekal dengan molekul dia,
Berbeza dengan alkohol dengan air, bila dicampur, dia larut, jadilah suatu cairan yang berbeza. Hilang apa tu? Hilang dia punya zat alkohol, air dah bercampur jadi cecair yang lain. Kita tak panggil alkohol dah. Kita tak panggil air dah. Itu maksudnya. Okey. Perkataan la yabriyan. La yabriyan ialah merempuh atau melampaui batas atau sempadan. Maksud yabri, ada beberapa maksud yabri ni. Yang pertama merempuh atau melanggar batas. Kadang-kadang juga daripada kalimah ni lahirlah perkataan bar ataupun burah. Kat dekat lah tu. Bari, zalim. Bari, zalim. Zalim ni dia melampau. Maknanya dia buat benda yang tak sepatut dia buat. Terletak sesuatu bukan pada tempat dia. Itu maknanya zalim. Dengan daripada yabri ni juga dari sudut bahasanya melampaui batas atau sempadan, ada kalanya memberi maksud zalim. Jadi kata pengarang, maksud-maksud perkataan ini menggambarkan suatu keunikan dan keajaiban alam yang tidak mampu dikendalikan oleh mana-mana makhluk, termasuk manusia dan jin. Dia nak sebutnya Allah Ta'ala ciptakan laut dalam keadaan yang sedemikian rupa. Kemudian berlakunya pertemuan antara dua lautan ini. Dan di antara kedua lautan ini seolah-olah ada tembok yang menyebabkan laut sebelah ni tidak boleh orang kata pergi ke sebelah yang lain. Atau sebelah ini pun tidak boleh. Sebab itu digambarkan bukan setakat warna laut, bukan setakat orang kata kandungan air laut itu yang berbeza. Bahkan ada yang mengatakan, kajian mengatakan hidupan yang tinggal dalam dua lautan ini juga berbeza. Sedangkan kita lihat dengan mata kasar, tak ada apa pun. Maknanya kalau kita pergi berenang lautan Atlantik, lautan Pasifik contohnya lah yang untuk ni, berenang sebelah tak ada masalah apa pun. Tetapi dua laut itu bertemu, cuma kandungan airnya, kandungan hidupannya, molekul-molekul, ketumpatannya, apa semua lah yang sebut tu berbeza. Dan keadaan ini bukan satu tempatnya, banyak tempat. Banyak tempat. Hatta sungai. Hatta sungai-sungai di beberapa buah negara. Dia mengalir sama. Cuma sebelah kanan ni jernih, sebelah kiri ni keruh. Tak campur. Berlaku. Okey. Itu satu pandangan.